Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala pinta jahau. Waalaikum. Terima kasih Saudara Hamdi selaku pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan Wabi Nurul Izzah, Dr. Idris, Datuk Dr. Tan Kekong, Saudara Wabi Firdaus dan seluruh rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, warga Wangsa Maju dan juga Taman Melati. Apa khabar semua? Sihat? Apa khabar? Tak baik sebab Barisan Nasional masih lagi jadi kerajaan. Tapi kalau malam ni cara dan pengamatan kita, saya yakin insya-Allah Parlimen Wangsa Maju ini kalau dulu menang 150 saja, kali ini silap-silap percaturan insya-Allah kita akan tambah lagi majoriti menjadi 3,000 majoriti. Boleh atau tidak saudara? 15,000. Ketua Angkatan Muda Wilayah dia semangat besar sesuai dengan badan dia. Saudara dikasih sekalian, kita telah dengar banyak perkara yang diulas oleh rakan-rakan pimpinan tadi. Dalam masa 10 minit ini saya ingin tegaskan beberapa perkara yang penting. Kita dalam pilihan raya yang akan datang ini yang kita tidak tahu bila. Tanyalah sesiapa pun, termasuklah pagi tadi saya bersama-sama dengan Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Kebetulan dia datang tengok saya bagi bantuan beras pada rakyat di kawasan Bandar Tun Razak. Dia singgah. Saya belanja teh, kita tak baling batu dekat dia orang. Tak macam lebah pantai. Baling batu tu pak cik yang kena batu ada kat belakang. So saudara, saya tanya dia bila pilihan raya. Dia kata dia pun tak tahu. Dia kata dia tanya pengurusi UMNO Wilayah Persekutuan. Saya pun tak perasan. Saya tanya siapa pengurusi UMNO Wilayah Persekutuan ni. Dia kata Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pun tak tahu. Tan Sri Muhyiddin pun tak tahu. Jadi saya kata pada dia, yang tahu mungkin Rosmah Mansur. Kalau tanya dia, dia tahu. Jadi saudara dikasih sekalian, tak apalah dia boleh beritahu, dia boleh simpan bila tarikh pilihan raya. Tapi saya nak tegaskan pada malam ini, kali ini pilihan raya umum ke-13 ini persimpangan yang penting. Suatu perkara yang penting. Momen yang penting, saat yang penting. Rakyat Malaysia, Melayu, Cina dan India mesti membuat keputusan dengan berani. Kerana kita ingin selamatkan negara kita yang kita cintai ini. So saudara, saya nak mula dengan tunjukkan pada malam ini sebuah buku. Ini karya terbaru Profesor Dr. Siddiq Fadil, profesor yang pakar tentang Melayu dan Islam. Tajuk buku dia Islam dan Melayu. Yang ini saya nak tunjuk kepada saudara buku yang mesti kita baca. Termasuk juga orang UMNO yang hadir pada malam ini. Apa makna perjuangan Melayu, Islam, apa makna perjuangan Islam dan juga Melayu. Dia kupas dalam buku ini bukan hidup Melayu saja, tidak. Antara perkara yang penting dalam kitab ini, dalam buku ini, dia tulis satu bab tentang menjaga aib dan menjaga maruah pemimpin-pemimpin, dalam masa yang sama menjaga maruah rakyat yang dipimpin. Ini tandanya pemimpin Melayu, dia jaga maruah, dia jaga aib orang yang dipimpin. Saya nak bacakan satu bab yang penting, dan saya minta saudara nanti tolong dapatkan buku ini, di mana bab yang penting ini dia menyatakan pantang Melayu diaibkan, bangsa bermaruah tidak rela dihina. Di mana Tun Sri Lanang disebut dalam buku ini, jikalau ada seorang raja Melayu itu memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa. Ini Tun Sri Lanang. Begitu juga Demang Lebar Daun, di mana dia mengungkapkan segala hamba Melayu, jikalau ada dosanya ke bawah duli yang maha mulia,
Patik pun jangan ia difadihatkan, dinista yang dikeji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh tuanku, jangan duli tuanku aibi. Maksudnya jangan rakyat itu diaibkan. Saudara baca kitab ini, saya yakin saudara akan tahu UMNO tidak lagi relevan menjadi kerajaan, menjadi pembela orang Melayu. Apa yang dia tidak aibkan pemimpin-pemimpin? Apa yang dia tidak aibkan rakyat? Saudara tengok, Datuk Seri Anwar Ibrahim cukuplah. Daripada tahun 1998 sampai baru-baru ini, terus menerus diaibkan. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Kemudian dah selesai dengan Anwar, Saudara Azmin Ali, timbalan Presiden pun sama. Sampai ketika gambarnya dikeluarkan di akhbar-akhbar, saya dapat panggilan telefon yang banyak daripada guru-guru kawan-kawan saya. Dia kata, Samsul, tolong beritahu saya macam mana nak jawab. Anak murid saya baca surat khabar, dia tanya cikgu dengan muka yang tidak bersalah, dengan muka yang jujur. Dia tanya cikgu, apa yang perempuan ni tengah buat dengan lelaki ni? Saudara, kalau jadi cikgu nak jawab macam mana? Macam mana nak jawab? Akhirnya cikgu tu pandang muka dia, tak apalah, tanya soalan lain, nanti cikgu fikir apa nak jawab. Tak boleh jawab. Jadi saudara bayangkan, ini level, ini cara yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, Barisan Nasional. Ini cara yang saya sebut dengan tegas pada malam ini, cara yang paling bangsat yang dilakukan oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Saya tak boleh terima perkara ini. Maaf saya kasar sikit, kerana kebetulan saya daripada Melaka, Raja dah tak ada dekat Melaka. Kalau nak lawan keris dengan dia, saya boleh. Pilih nak pilih watak mana, jebat ke hang tua. Kalau jebat, mati kita tikam. So sudah dikasih sekian, itu tentang UMNO yang dia kata nak bela Melayu. Baca buku ini, selesai masalah kita. Baik, perkara yang kedua, ramai dah ulas tadi isu-isu yang berkaitan dengan negara. Sekarang ini, bila saya sebut kita kena buat pilihan, sebab kali ini kita berhadapan dengan parti yang mana kalau mereka menang, mereka akan naikkan Datuk Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia. Malam ini saya nak beritahu kepada saudara, Datuk Najib sekarang ini tak tidur malam. Sebab dia ada kes yang paling besar sedang menunggu beliau, iaitu kes skandal kapal selam. Jangan main kes kapal selam ni. Memanglah kapal selam ni mula-mula dulu tak boleh menyelam, tapi bila dah menyelam, dia membahayakan pula Perdana Menteri. Jangan main. Mula tak boleh menyelam, bila menyelam, alamat Perdana Menteri. Jaga-jaga. Tadi saya panggil kawan-kawan daripada Suaram, bagi taklimat kepada pimpinan-pimpinan parti. Baru saya tahu kapal selam ini, dia tak ada peluru. Peluru hanya akan sampai 2013. Kapal hantar dulu, peluru kemudian. Kapal dulu, peluru kemudian. Maknanya kapal selam tu kalau menyelam, dia main-main dia tengok ikan, tengok kupang. Jadi saudara boleh minta lah dekat Tentera Laut Diraja Malaysia ni, boleh tak kami bawa naik kapal selam? Kerana kami tahu tekan-tekan tak keluar peluru. Ini fakta. Saya pun terkejut. Saya kata macam mana dia beli kapal selam 2 biji, harganya 2.1 bilion. Kalau nak kira maintenance, kos penyelenggaraan, sampai sekarang ni, setakat hari ini, kerajaan belanja 7.5 bilion. 7.500 juta ringgit, 7.5 bilion untuk 2 kapal selam. Itu tak apalah, mungkin untuk pertahanan, tapi yang Datuk Najib sapu berapa banyak? Yang inilah yang saya nak jelaskan pada malam ini. Kes di Paris ini adalah kes saman yang dikemukakan oleh badan NGO kita di sini terhadap satu syarikat pembuat senjata, pembuat kapal selam lah, syarikat DCNS, iaitu tentang pemberian komisen 114.9 milion euro, maknanya mencecah 540 juta ringgit. Yang ini
NGO ini mewakili rakyat Malaysia saman di CNS. Syarikat yang buat kapal selam ni, kenapa boleh dapat komisen? Sebab wang komisen ni haram di Perancis. Ini saudara yang berlaku sekarang ni. Hakim yang siasat kes ini bukan seorang, dua orang hakim. Dua-dua hakim ini saudara, dia tengok dokumen. Akhirnya bila dia tengok semua dokumen, dia kata kita benarkan saksi-saksi dipanggil, termasuk saksi yang bernamanya Najib Razak. Razak baginda memang kena panggil lah. Bapa atau tuya pun kena panggil. Najib Razak pun kena panggil. Dan hasil daripada siasatan ini, iaitu kes sivil ini, maka Mahkamah Perancis memulakan pula siasatan jenayah terhadap pegawai-pegawai kanan yang mewakili DCNS ini. Jadi ada dua kes. Kes sivil satu, kes jenayah satu. Hakim beritahu kalau sangkut kes jenayah, maka saksi yang kena panggil ini wajib hadir ke mahkamah. Kalau tidak, kena waran tangkap. Saudara bayangkan ada Perdana Menteri besok kalau menang, dapat waran tangkap daripada Mahkamah Perancis. Sebab bila ditanya kepada Datuk Najib, apa komen Datuk Seri? Jawapan yang paling baik yang saya dengar oleh Datuk Najib, I have no comment. Tanya kepada Tan Sri Muhyiddin, no comment. Tanya kepada Menteri Pertahanan Zaid Hamidi, dengan bangga dia kata Mahkamah Perancis tak ada kuasa nak tangkap saya. Ini orang yang tak reti undang-undang. Sebab tu kita beritahu kepada Zaid Hamidi, tolong cari peguam Perancis sekarang ni. Jangan main. Kalau tak datang, waran tangkap. Kalau waran tangkap ini dikeluarkan, malu kita. Perdana Menteri tak boleh pergi ke Perancis. Dan kalau dikembangkan pula ke negara-negara Eropah, tak boleh pergi pula negara Eropah. Saudara bayangkan, kesian dekat Rosmah. Dia tak boleh pergi shopping lagi dah. Tak boleh. Pergi black tangan beli dekat Petaling Street dia lah. Tak boleh pergi Eropah. Jadi saudara dikasih sekalian, ini fakta yang tak dijawab sampai sekarang. Antara dokumen yang Suharam dapat tengok ialah dokumen yang menyatakan bahawa ada dokumen yang menunjukkan Datuk Najib minta wang komisen sebanyak 1 bilion US dollar kepada syarikat Perimecar ini. Syarikat yang diberi ini namanya syarikat Perimecar. Pengarah dia siapa? Razak Baginda dengan isteri dia. Syarikat Perimecar ni, kalau tahu dalam Parlimen Malaysia, ini syarikat yang paling dahsyat di Malaysia. Punya banyak pengalaman. Dalam fail Mahkamah Perancis, syarikat Perimecar ni hanyalah syarikat travel agent. Sama macam syarikat travel agent dekat Wang Semaju ni. Travel agent. Dan ada surat yang menunjukkan bahawa Datuk Najib minta 1 bilion US dollar, lebih kurang 3 bilion ringgit Malaysia untuk dibayar kepada Perimecar ini. Yang ini kita nak minta Datuk Najib jawab. Kamu kena jelaskan kepada rakyat Malaysia, betul atau tidak wang rakyat ini digunakan untuk memuaskan nafsu serakah kamu. Dan saya dapat maklumat saudara, saya dapat maklumat, belum sah lagi, tapi kita akan semak, ada juga wang komisen untuk United Malay National Organisation. Tunggu 1 minggu, kita akan tengok. Kalau betul, kita akan dedahkan berapa banyak wang yang UMNO dapat hasil daripada pembelian kapal selam ini. Sebab itu saudara dikasih sekalian, bila kita tanya nak bagi pendidikan percuma, negara bankrupt. Bila nak hapuskan tol, negara bankrupt. Bila nak turunkan harga minyak, negara bankrupt. Tapi bila minta komisen daripada kapal selam, negara tidak bankrupt. Kepala otak dia. Ini saudara yang memberikan motivasi kepada kita untuk membuat pilihan di persimpangan ini. Kalau kita terus beri kepada UMNO Barisan Nasional, apa nak jadi kepada negara kita? Bankrupt. Negara akan jadi bankrupt. Rakyat akan susah dan menggana. Sebab itu kita mesti buat pilihan. Dan untuk menang dalam pilihan raya ini bukan satu perkara yang mudah. Kita mesti lawan betul-betul. Lawan tetap. Lawan betul-betul dengan segala peluang
dengan segala kudrat yang kita ada. Sebab tu saya minta saudara yang mana ada risalah, tolong sampaikan risalah. Yang mana punya kemampuan untuk berceramah, ceramah ada kat mana? Besok pagi lepas minum kopi, ceramah dekat kedai. Orang kata gila-gila lah. Ini freedom of speech. Orang tanya pasal apa ni? Saya kata semalam dengar ceramah semangat, malam ni kena, pagi ni kena ceramah dekat kedai kopi. Tak apa, ceramah kuat-kuat. Polis tak marah, permit tak ada sekarang ni, boleh guna. Itu yang saya minta. Sebab tu saudara, kita bergerak seluruh bangsa maju ini. Kali ini insyaAllah kita akan cari calon yang tak akan lompat parti. Itu janji kita kepada rakyat bangsa maju ini. Jadi saya minta saudara-saudara, jalanlah seluruh bangsa maju ini, sampaikan mesej kebenaran ini. Yang mana karat-karat ini kita baca doa ni. Wahai pengundi-pengundi bangsa maju, akan datang kepada kamu Najib Rosmah Raja Nongci. Janganlah kamu berasa takut, kerana mereka adalah makhluk Allah juga. Dia beri 500, minta 1,000 ringgit. Beri kopi dan teh, minta Milo dan susu kambing. Bila dia beri kain pelikan, minta kain batik bias pasang. Tetapi bila diminta undi Barisan Nasional, jawablah dengan lidah yang fasih lagi terang, kami nak undi Pakatan Rakyat. Boleh atau tidak saudara? Itu saya baca takin lah tu. Lepas ni tanam UMNO Barisan Nasional, InsyaAllah kita akan menang pilihan umum 13. Kita akan tahan Putrajaya, kita akan tahan Parlimen. Kerajaan baru ialah Kerajaan Pakatan Rakyat. Boleh atau tidak saudara? Kalau boleh saya berhenti setakat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.